Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengkhabarkan ataupun menceritakan kepada kita tentang suatu kisah yang pernah berlaku di antara pembesar-pembesar Bani Israel, ketika mana mereka telah menemui salah seorang nabi mereka, yang hal ini disebutkan dalam Al-Quran berlaku selepas kewafatan Nabi Musa. Jadi poin yang pertama yang kita boleh ambil, benda ni bukan zaman Nabi Musa, tetapi selepas wafat Nabi Musa. Yang jadi poin ialah Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini, Nabi yang dimaksud di dalam ayat ini merujuk kepada Nabi mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa membuahkan rahmah dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan merenung serta mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang kedua di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, merujuk ayat 246, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Surah Al-Baqarah ayat 246.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau melihat ataupun tidakkah engkau memerhatikan kepada pemuka-pemuka ataupun pembesar-pembesar dari kalangan Bani Israel min ba'di Musa, selepas Nabi Allah Musa alaihi salam. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi disebutkan min ba'di Musa ay min ba'di wafati Musa, yaitu selepas kewafatan Nabi Allah Musa. Iz qalu li nabiyyin lahum, dan ketika mana pembesar-pembesar dan pemuka ini telah menemui salah seorang daripada nabi mereka dari kalangan Bani Israel, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka menyebutkan kepada nabi mereka, angkatlah bagi kami, tabalkanlah bagi kami ataupun lantiklah bagi kami seorang raja, seorang pemerintah. Nuqatil fi sabilillah, untuk kami sama-sama berjihad, sama-sama berjuang pada jalan Allah di bawah kepimpinannya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Maka Nabi tersebut menjawab, mungkin sekali sekiranya telah diwajibkan ke atas kamu berjihad, berperang pada ketika itu, alla tuqatilu, kamu tidak mau ikut sama-sama berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Lalu mereka menjawab balik perkataan dari Nabi mereka, mana mungkin kami tidak akan berperang pada jalan Allah, wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedangkan kami telah diusir daripada kampung-kampung halaman kami, dan kami telah dipisahkan dengan anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Maka tatkala benar-benar telah diwajibkan ke atas mereka berjihad dan berperang, tawallau, kebanyakan daripada mereka telah melarikan diri, illa qalilan minhum, kecuali yang tinggal hanya segelintir, segolongan kecil daripada mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah adalah zat yang benar-benar maha mengetahui hal keadaan orang-orang yang melakukan kezaliman. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengkhabarkan ataupun menceritakan kepada kita tentang suatu kisah yang pernah berlaku di antara pembesar-pembesar Bani Israel, ketika mana mereka telah menemui salah seorang nabi mereka, yang hal ini disebutkan dalam Al-Quran berlaku selepas kewafatan Nabi Musa. Jadi poin yang pertama yang kita boleh ambil, benda ni bukan zaman Nabi Musa, tetapi selepas wafat Nabi Musa. Yang jadi poin ialah Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini, Nabi yang dimaksud di dalam ayat ini merujuk kepada Nabi mana? Nabi ini siapa dia? Jadi perbahasan inilah yang kita boleh lihat di kalangan mufassirin, ulama-ulama tafsir kita yang muktabar, dalam mengemukakan pandangan-pandangan dan pendapat mereka di dalam karya masing-masing. Sebagai contoh, kalau kita buka kitab tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala,
Di dalamnya Imam Ibnu Katsir mendatangkan beberapa pandangan-pandangan. Baik, yang pertama, menurut Abdul Razak daripada Ma'mar daripada Qatadah. Jadi sumber pendapat ini dari pandangan Imam Qatadah, yang mana Imam Qatadah mengatakan Nabi yang dirujuk dan dimaksud di dalam ayat ini ialah Nabi Yusha. Nabi Yusha ataupun keturunan yang panjang Yusha bin Nun, Nun bin Yufraim, Yufraim bin Yusuf, Yusuf alaihi salam, Nabi Allah Yusuf anak kepada Nabi Allah Yaqub, otomatik Yaqub anak kepada Ishaq, dan Ishaq anak kepada Ibrahim alaihi salam. Jadi pandangan Imam Qatadah ini adalah Nabi Yusha bin Nun. Manakala pandangan yang kedua, Imam Ibnu Katsir mendatangkan pandangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, iaitu salah seorang mufassir terkenal period mutaqaddimin yang terkenal dengan tafsir Imam Tabari. Di dalam hal ini dia menyebutkan Nabi yang dimaksudkan ialah Yusha bin Yufraim, Yufraim bin Yusuf, Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Nampak sama, dan saya berkira bahawa itulah juga yang dimaksudkan oleh kedua-dua pendapat. Cuma yang datang dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, pandangan pertama menyebut Yusha bin Nun, Nun bin Yufraim. Pandangan Imam Tabari yang kedua Yusha bin Yufraim terus, tanpa ada Yusha bin Nun. Saya tak tahu sama ada tertinggal ataupun memang itulah yang dimaksudkan oleh Imam At-Tabari. Walau bagaimanapun itulah dapatan yang kita boleh ambil. Tetapi walaupun itu yang dikeutarakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir sendiri memberi komentar bahawa kedua-dua pandangan tersebut adalah jauh daripada kebenaran, tersasar daripada kebenaran. Kenapa Imam Ibnu Katsir sebut demikian? Kerana memandangkan bahawa Nabi Yusha bin Nun ini hidup sezaman dengan Nabi Musa, dan selepas Nabi Musa wafat, dia lagi hidup membimbing dan mengemudi Bani Israel. Sedangkan kisah yang Allah sebut dan rakam dalam ayat ini merujuk zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Walaupun disebut umum selepas wafatnya Musa, tapi kisah ni berlaku zaman Nabi Daud. Jadi rentang antara Nabi Musa dengan Nabi Daud tu hampir ratusan tahun, dan tak mungkin sama sekali kita nak sebut itu adalah Nabi Yusha. Okey, macam ni. Dulu sewaktu Bani Israel keluar daripada bumi Mesir, dikemudi oleh siapa? Dua orang Nabi mereka, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun. Kita tahu, selepas selamat daripada Laut Merah, mereka menyeberangi belah sini di semenanjung Sinai, dan Allah bagi kepada mereka keistimewaan-keistimewaan. Ringkas cerita, sampailah ke sempadan bumi Kanaan. Bumi ini dah dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Bumi ini Allah janji untuk mereka. Bumi Israel, bumi Palestin sekarang, dulu dikenali bumi Kanaan. Tetapi sebelum mereka benar-benar mendapatkan bumi ini, mereka kena berperang dengan penghuni dan penduduk di dalamnya. Kena perang dulu. Allah uji mereka supaya mereka berperang. Tetapi Allah memberikan berita gembira, sekiranya kamu berperang menentang mereka, kamu dijanjikan kemenangan oleh Allah. Jadi kita hari ini kalau berperang, Allah tak janjikan kemenangan. Kita hari ini masuk perang mana-mana pun dalam dua. Mungkin kita menang, mungkin kita kalah, mungkin masih hidup, mungkin kita meninggal.
Tetapi hak ni kamu kena berperang dan aku janjikan kemenangan atas peperangan tu. Tu pun mereka berani ke takut nak masuk? Mereka takut, tuan-tuan. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Masuklah kamu wahai Musa bersama dengan Tuhan kamu. Kami akan tunggu di sini. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari. Tu Bani Israel hadap belakang Nabi Musa dulu takut berperang. Akibat keengganan mereka nak masuk ke bumi Kan'an, Allah telah hukum mereka. Apa hukuman Allah terhadap mereka? Disesatkan di padang teh 40 tahun. Duk pusing kot tu lah, 40 tahun. Lalu tempoh ini berlalu dan berakhir. Tuan-tuan, kalau kita bayangkan yang ikut di belakang Musa dan Harun dulu dah umur 50, umur 60, lepas tu kena hukum pula 40 tahun. Banyak dah di antara mereka tu yang dah meninggal dunia. Generasi hak awal betul-betul. Yang tinggal ialah anak-anak dan cucu-cucu mereka dah bila habis hukuman 40 tahun. Jadi dalam tempoh ini Nabi Allah Harun dah diwafatkan Allah. Nabi Musa pun dah diwafatkan Allah. Jadi generasi-generasi baru ini dipimpin oleh Nabi Yusha' bin Nun. Dan Nabi Yusha' ni kita tak boleh nafi memang hidup sezaman dengan Musa. Sebab dalam surah Al-Kahfi pun dah cerita. Rujuk surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa nak pergi mencari ilmu dengan Nabi Allah Khidir. Bersama dengan seorang pemuda yang bawa bakul tu, ada ikan dalam tu Nabi Yusha'. Yusha' memang hidup dengan Musa. Jadi selepas Nabi Allah Yusha' alaihi salam memimpin Bani Israel, mereka pun sebenarnya lebih kurang sama saja dengan keturunan mereka dulu. Takut ke tak takut? Takut juga. Tapi nak cakap takut tak mau berperang, kalau Allah hukum 40 tahun sekali lagi, apa cerita? Pening lagi lah. Jadi takut pun buat-buat berani je lah. Jadi perang lah. Perang panjang lah. Dalam hadis Nabi pun ada cerita pasal peperangan Nabi Yusha' dengan bangsa Kan'an ni. Jadi dimenangi oleh mereka. Sebab itu janji Allah. Bila mereka menang, maka Nabi Yusha' mula memimpin Bani Israel mengikut ajaran Taurat sebagaimana peninggalan Nabi Musa. Jadi kalau nak kata ini adalah Nabi Yusha', memang tak tepat. Sebab ini zaman Nabi Daud alaihi salam. Nanti kita sambung. Baik, kita tengok pandangan yang ketiga. Pandangan ketiga Imam As-Suddi. Imam As-Suddi mengatakan Nabi ini adalah Nabi Syam'un. Nabi Syam'un. Kalau kita nak merujuk Nabi Syam'un, tengok tafsir Imam Al-Baghawi, Ma'alim At-Tanzil. Imam Baghawi sebut kalau Nabi ni adalah Nabi Syam'un, dia adalah Syam'un bin Safiyah. Safiyah bin Alqamah, Alqamah min walad Levi. Syam'un anak kepada Safiyah, Safiyah anak kepada Alqamah, Alqamah adalah anak cucu keturunan Levi. Bila kata sebut Levi, otomatik dia adalah anak Levi. Anak siapa? 12 keturunan Bani Israel. Salah seorang anak Nabi Yaqub. Otomatik Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Masih lagi jalur yang sama. Tu pandangan Imam As-Suddi. Dan kenapa Nabi ni dinamakan Syam'un? Imam Baghawi juga cerita. Pernah dengar Nabi Samson? Samson and Delilah? Tak pernah dengar? Syam'un lah tu. Syam'un lah, Samson and Delilah tu, Nabi Syam'un. Cuma bila disebut Syam'un dengan harf shin, huruf shin, sebenarnya huruf shin ni identik Imam Baghawi sebut pada lidah bahasa Ibrani. Orang Ibrani dengan orang Arab dia lain sebutan dia. Contoh Arab dia identik dengan sin. Contoh kita sebut, kalau orang Arab sebut Nabi ni dia akan sebut Sam'un. Tapi identik lidah orang Ibrani dia jadi Sam'un tu Syam'un, dia jadi huruf shin.
Apa maksud syam'un? Apa maksud sam'un? Doaku yang didengar oleh Allah. Sami Allahu Ta'ala du'ai. Kisah dia dulu, ibu kepada Nabi Syam'un ni mengandung, dan dia berharapan anak dia yang dilahirkan ini adalah seorang anak lelaki. Harapan dia, berdoa, akhirnya anak yang lahir benar-benar seorang anak lelaki. Dan dia meletakkan nama anak ini sesuai dengan permintaan dia. Allah mendengar akan doa aku, permohonan aku nak dapatkan anak lelaki. Jadi dia letaklah nama Sam'un ataupun Syam'un pada lidah Ibrani. Tu Nabi Syam'un. Seterusnya, pandangan yang keempat datang daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid, pandangan dia ini juga dipersetujui oleh dua imam besar lain. Satu ialah Imam Muhammad bin Ishaq, yang kedua Wahab bin Munabbih, dan dalam tafsir Baghawi ditambah satu lagi nama Imam Al-Kalbi. Baik, kalau nak rujuk tafsir Ibnu Katsir, Nabi ni adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel. Pernah dengar Nabi Samuel? Pernah dengar Nabi Samuel? Mungkin pernah dengar. Sama macam tadi, kalau orang Arab tu sebut Samuel, identik lidah Ibrani dia tambah shin saja, dia jadi Samuel ataupun Ismail. Ismail sama dengan Arab Ismail. Ismail, Sami Allahu Ta'ala du'ai, makna sama, doaku yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ni adalah Nabi Samuel, kalau ni Nabi Samuel, salah silah yang Imam Ibnu Katsir bagi memang panjanglah, letih kita nak sebut pun, tapi tak apalah kalau nak sebut. Imam Ibnu Katsir kata kalau dia adalah Nabi Samuel, merujuk Samuel bin Bali, Bali bin Alqamah, Bali bin Alqamah, Alqamah bin Yarham, Yarham bin Ilihu, Ilihu bin Tahwa, Tahwa bin Sauf, Sauf bin Alqamah, Alqamah bin Mahis, Mahis bin Amrisa, Amrisa bin Izriya, Izriya bin Sufnah, Sufnah bin Alqamah, Alqamah bin Abi Yafis, Abi Yafis bin Qarun. Jadi dia ni sampai salah silah kepada Qarun. Qarun itulah yang Allah cerita dalam Quran. Tapi biarlah Qarun tu hal dia. Iman tidak dapat diwarisi oleh seorang anak yang bertakwa kalau ikut nasyid Raihan. Sama juga ni jauh dari Qarun sampai ke Nabi Samuel, jauh. Kalau kita nak kata salah silah Qarun pun, kalau kita ambil zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Jahal tu hal dia tersendirilah, dia lawan Nabi. Tapi anak dia Ikrimah kita tak boleh sabitkan. Sebab Ikrimah ni selepas tu masuk Islam, sahabat besar Nabi. Takkan kerana Allah benci bapak dia, Allah laknat bapak dia, kita nak sabitkan benda yang sama tu atas anak beliau. Tak adil lah demikian. Yang ni apatah lagi salah silah tu dah jauh, baru sampai Qarun. Otomatik kalau Qarun, Qarun ni siapa? Qarun tu siapa? Sepupu siapa? Qarun sepupu Nabi Musa. Qarun tu sepupu Nabi Musa baru. Otomatik Qarun bin Yashar, Yashar bin Qahis, Qahis bin Levi. Masih lagi keturunan sama. Memang Nabi Musa pun keturunan Levi. Otomatik Levi macam tadi bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Okey, itu pandangan yang keempat, walaupun salah-salah dia agak panjang. Pandangan yang kelima dari Imam Muqatil. Imam Muqatil. Baik, dalam tafsir ni yang selalu naik nama tuan-tuan, kalau disebut Muqatil, sebab dia sebut Muqatil saja, dia boleh jadi dua. Sama ada Muqatil bin Sulaiman ataupun Muqatil bin Bakir. Tapi tak tahulah Muqatil yang dimaksudkan oleh Imam Baghawi ni merujuk Muqatil mana. Harap-harap Muqatil bin Sulaiman. Dia mengatakan huwa min nasli Harun. Dia ni adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Harun.
Kalau kata dia anak cucu Nabi Harun, Harun adik-beradik dengan siapa? Adik-beradik dengan Musa. Dia akan pergi tempat mana? Bani Lewi juga. Lewi akan tarik sampai Nabi Ibrahim juga. Poin pun lebih kurang masih lagi jalur keturunan yang sama. Okey, itu perbahasan mengenai nabi-nabi tersebut. Jadi antara Nabi Syam'un pandangan yang ketiga dengan Nabi Samuel pandangan yang keempat ni 50-50. Boleh jadi dia Nabi Syam'un, boleh jadi dia Nabi Samuel. Kerana apa? Kerana memang zaman dua Nabi ni cukup dekat. Kalau dalam sejarah Nabi Syam'un dulu, habis Syam'un memang Nabi Samuel. Jadi itu yang jadi payah kita nak tentukan. Kalau kita kata ni zaman Musa, Yusha dengan zaman ni memang boleh tentukan sebab masa tu rigid dan jauh. Ni lepas habis Syam'un terus Samuel. Tapi kalau ditanyakan pandangan peribadi saya, tu Nabi mana, saya pilih itu adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel. Okey. Baik. Jadi kalaulah yang ditemui oleh pembesar Quraisy tu ialah Nabi Samuel, jadi mereka minta apa kat Nabi mereka tadi? Minta Nabi ni lantik bagi mereka seorang pemimpin, seorang raja. Kerana pada waktu itu Bani Israel telah kehilangan raja mereka. Dalam masa yang sama Bani Israel diserang oleh bangsa-bangsa luar, sentiasa diserang. Akibat apa? Allah uji mereka sekali lagi kerana telah meninggalkan ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran yang diikuti oleh nabi-nabi mereka sebelum ni. Mereka lalai dari para perkara tersebut. Allah uji dengan bangsa-bangsa asing dan luar serang mereka, yang menyebabkan pada satu tahap mereka tak ada raja, mereka tak ada pemimpin. Sebab itulah kisah ni Allah rakam. Mereka pergi jumpa Nabi Samuel, minta Nabi Samuel lantik raja, minta Nabi Samuel lantik pemimpin. Baik, kita sambung balik, reverse balik. Tadi kita sebut tentang Nabi Yusha, betul. Zaman Nabi Yusha ni masih ikut ajaran Taurat, berhukum hakam, bersyariat dengan Taurat, masih wujud lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik. Takdir Allah masa tu berlalu. Imam Baghawi sebut, bila Allah mewafatkan Nabi Yusha, naik seorang pemimpin Bani Israel yang lain, nama dia Kalib bin Yafuna. Jadi Kalib bin Yafuna ni memimpin ganti Nabi Yusha yang dah wafat. Tapi dia masih meneruskan legasi yang sama, ikut ajaran Taurat, amar ma'ruf nahi mungkar, baik-baik lagi Bani Israel di waktu ni. Sampai masa Kalib bin Yafuna diwafatkan Allah. Naik pemimpin yang ketiga, iaitu Hizkil. Hizkil bin Buza. Sebab barik saja ada sebut Hizkil bin Buzi. Naik Hizkil ni masih lagi buat benda yang sama. Kemudian berurutanlah selepas tu. Mari Nabi-Nabi dan Rasul. Ada Nabi yang Allah tak cerita nama mereka dalam Quran, tak disebutkan Nabi nama mereka dalam hadis. Tapi di celah-celah tu ada Nabi-Nabi yang Allah sebut dalam Quran, iaitu Nabi Ilyas. Mari Nabi Ilyas cerita macam-macam dakwah, macam-macam. Biasalah, nasib dia sama sebelum dengan Nabi-Nabi sebelum ni. Hak dengar tu dengarlah, hak tak mau dengar, tak mau dengar. Wafat Nabi Ilyas, naik Nabi Ilyas sama juga. Hak ikut-ikutlah, hak dengar-dengarlah, hak tak mau dengar, tetap tak mau dengar. Sampailah satu masa mereka buat macam-macam perangai, mereka buat macam-macam kekecohan. Antaranya ulama-ulama menyebutkan ada 4 benda. Pertama, golongan yang pertama ni masih lagi bertahan dengan hukum Taurat. Maksudnya masih ada yang beriman betul-betul, ikut Taurat Nabi Musa, berhukum dengan Taurat Nabi Musa, amar ma'ruf nahi mungkar, jadi orang baik-baik, jadi orang beriman, jadi orang soleh. Satu golongan. Golongan yang kedua ialah dah wujud golongan yang menafikan
Autentik dan otoritinya kitab Taurat. Mereka tak tolak Nabi Musa tu, sebab Nabi Musa ni memang ada dalam sejarah. Mereka tak tolak Nabi Musa, tapi mereka tak percaya yang wahyu Allah yang bernama Taurat tu turun pada Musa. Apa Taurat ni tak boleh pakai. Jadi dah ada golongan yang tak percaya pada Taurat, tapi mereka percaya pada Musa. Golongan yang ketiga ialah golongan yang dah mengubah hukum-hukum dalam kitab Taurat, mengubah fakta-fakta dan hukum-hukum. Al-Quran pun cerita apa yang mereka ubah. Istilah mudah, mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ada setengah hukum tu hak ni haram, tapi mereka halalkan benda tu. Ada setengah hukum hak ni halal, mereka mengharamkan benda tu. Dan mereka menjual ayat-ayat Taurat dengan harga yang murah untuk kepentingan duniawi mereka. Dan yang keempat ialah golongan yang beriman separuh-separuh. Sebahagian ayat Taurat mereka percaya, mereka beriman. Sebahagian lagi mereka tak guna pakai pun. Contohlah kita ambil nak bagi senang faham. Allah perintahkan supaya mereka ni bersolat. Apa tak jenis kaki masjid, rajin semayang. Okey, semayang. Tapi mari bulan Ramadan, gastrik selalu. Jadi hak ni aku malah ikut lah. Hak ni aku nak ikut, hak ni aku tak ikut. Jadi mereka beriman dengan sebahagian, mereka tak beriman dengan sebahagian. Kalau kita nak ambil pendekatan ni, bukan kata orang Yahudi dulu, kita hari ni pun ramai juga ni. Ni tak boleh nafi ni. Ni kita tak perlu tune lah pada siapa-siapa, kita sebut umum. Hak jenis, hak berasa dia nak buat, dia buat. Hak dia tak mau buat, hak dia tak boleh buat, dia tinggal. Baik. Ini adalah 4 golongan. Jadi akibat berlakunya benda ni, Allah uji mereka. Ada bangsa-bangsa daripada luar silih berganti serang mereka. Antara dalam sejarah ini banyak berlaku pada zaman pemerintahan para hakim. Bila mereka dah habis dah nabi-nabi dan rasul ni satu masa, ada satu zaman yang disebut zaman pemerintahan hakim. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat pun sebut Old Testament pasal benda ni, iaitu kitab Sofatim ataupun Softim. Jadi ada 12 hakim dalam sejarah. Kalau nak sebut pun kita sebutlah. Antara yang pertama ialah Hakim Otniel, yang kedua Hakim Ehud, yang ketiga Hakim Samgar, yang keempat Hakim Deborah, satu-satunya hakim wanita Bani Israel dengan pembantu perang dia iaitu Barak. Hakim kelima Gideon, hak rasmi. Hak tak rasmi Abimelech. Hakim keenam nama Tola. Hakim ketujuh nama Yair. Hakim ke-8 Yefta. Hakim ke-9 Abdon. Hakim ke-9 Elan. Hakim ke-10 Abzon. Hakim ke-12 tu disebut Samson. Inilah Samson tu, nombor 12 tu. Samson tu Nabi Syamun lah. Habis zaman Nabi Syamun, barulah naik Nabi Samuel. Tu setengah gitu tu main 50-50 antara Samson dengan Samuel tu. Baik, kenapa kita pilih Nabi Samuel? Sebab dalam sejarah Nabi Samuel yang melantik Tolut. Habislah senang. Antara bangsa kalau nak tahu yang pernah serang Bani Israel, antaranya Aram Mesopotamia. Zaman tu raja mereka hebat, iaitu Raja Kusham Rishatain. Raja Aram Mesopotamia. Serang zaman Otniel dengan Ehud dulu. Lepas tu habis zaman tu bangsa apa pula? Bangsa Mawak. Bangsa Mawak ni adalah bangsa daripada kaum Nabi Lut. Satu lagi disebut bangsa Amon. Kaum Nabi Lut, Sodom dengan Gomorrah dulu. Bukan depa keturunan Nabi Lut, tapi kaum hak Nabi Lut berhadapan. Daripada situlah lahir Amon dengan bangsa Mawak. Tapi kalau ikut depa cerita, saya pun malas nak cerita, jelek sangat. Sebab bagi mereka orang Yahudi ni, Mawak dengan Amon ni adalah keturunan Nabi Lut. Kalau cerita Israeliat melampau mereka, selepas bangsa Nabi Lut tu dihukum oleh Allah terbalik bumi tu, jadi yang terselamat hanya keluarga Nabi Lut. Isteri Nabi Lut pun termasuk orang yang dilaknat Tuhan.
Jadi Nabi Lut berserta keluarga dia tinggal 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Hak ni boleh rujuk dalam The Book of Genesis. Book of Genesis buka pasal 19 ayat 37 dengan ayat 38. Cerita asal muasal bangsa Moab dengan Amun. Jadi bila terselamat, dikatakan mereka ni bagi minuman yang memabukkan kepada bapa mereka Nabi Lut. Saya kata Israeliat yang melampau ni kerana ikut kitab mereka tu. Jadi bila Nabi Lut ni mabuk, kakak yang sulung yang pertama dulu malam tu meniduri bapa dia. Sebab mereka bagi idea, kalau kita tak buat macam ni, kita akan habis dah keturunan kita. Jadi cara nak dapatkan keturunan bagi bapa kita, kita kena buat benda ni. Jadi selepas meniduri bapa dia, dilahirkan hak sulung tu mengandung, anak keturunan dia tu adalah bangsa Moab. Jadi malam berikutnya buat sekali lagi benda tu, adik pula meniduri bapa mereka Nabi Lut tu, kemudian mengandung, dan anak daripada adik dia tu itu adalah bangsa Amun. Jadi mau angat Amun kalau ikut Book of Genesis, itulah cerita dia. Jadi kita sekadar cerita je lah, kita punya disclaimer, kita tak percayalah benda tu sebab menjatuhkan aib dan maruah seorang Nabi, tak akan demikian. Tapi itulah cerita dalam tu. Jadi asal usul Moab yang sebenar, kalau kita nak pelari daripada tu, wallahu alam lah, Moab dengan Amun tu betul-betul sungguh mari daripada mana. Tapi kalau dengar cerita mereka akan balik pada kisah tu lah. Okey. Bangsa lain ialah Filistin, antara bangsa yang hebat. Antara 3 hakim yang lawan bangsa Filistin sungguh-sungguh Samgar, Yair dan seorang lagi Nabi Syam'un. Lawan bangsa Filistin. Lepas tu bangsa Kan'an. Kan'an pula sentiasa ambil peluang. Pasal apa Kan'an nak marah sangat dekat Bani Israel? Sebab dulu Nabi Yusha nak masuk kan, bumi Kan'an tu bumi mereka, kampung mereka. Kampung mereka dah lah tu Nabi Yusha masuk dulu. Takkan tak tinggal dendam, hang masuk kampung aku, rampas kampung aku dulu. Memang mereka berterusan. Lepas tu bangsa Midian lagi. Banyaklah bangsa-bangsa yang Allah uji serang mereka, sampai satu tahap bila banyak berperang, ramai daripada lelaki-lelaki, wanita-wanita terkorban, tanah-tanah mereka diambil, anak-anak raja dijadikan sebagai tawanan. Dan dalam tafsir sebut, kalau Imam Bawawi, hampir 440 anak-anak keturunan raja mereka ditawan. Tapi yang jadi tak syoknya, biasanya yang melahirkan keturunan Nabi-Nabi ni keturunan Levi. Tapi dalam kisah ni disebut semua lelaki Bani Levi tak ada siapa pun tertinggal akibat mati dalam peperangan. Cari hak perempuan pun semua tak tertinggal kecuali seorang ni saja. Bayangkan tuan-tuan. Keturunan hak lain ada lelaki, ada perempuan, hak masih tersisa. Tapi Bani Levi semua lelaki mati, semua perempuan mati, hak tinggal pun seorang saja. Kebetulan suami dia mati dalam peperangan, dia tinggal seorang-seorang tu dalam keadaan janda, mengandung. Jadi orang Bani Israel ni kuarantin dia cukup-cukup lah. Tak mahu dia diberi ancaman, ditimpa perkara buruk. Dan mereka sentiasa berdoa pada Allah, kalau anak ni lahir, kalau boleh anak lelaki, nak teruskan legasi keturunan Nabi-Nabi mereka, jaga wanita ni kesihatan dia, apa semua-semua, minta doa tak berhenti, lalu dapatlah seorang anak lelaki sungguh. Jadi sama macam Syam'un tadi. Jadi sebab doa mereka didengar oleh Allah, Sami Allahu Ta'ala du'ai, mereka namakan anak ini sebagai Samuel, Syamuel, Ismail, doa kami yang didengar oleh Allah. Jadi anak ni dijaga, kemudian diletakkan di bawah himpunan rahib-rahib, ulama-ulama mereka. Sebab dulu bila mereka berperang, mereka ada tabut zaman Nabi Musa, ada kitab Taurat. Tapi dalam satu peperangan dengan bangsa mana, kitab tu dirampas dah. Tabut dirampas, Taurat dirampas, sehingga yang tinggal orang hafal Taurat tu sikit. Lepas tu mati tak ada. Jadi ulama-ulama ni berharapan Samuel ni lah akan meneruskan balik legasi menghafal kitab Taurat dan hukum-hukum daripada Nabi Musa sebelum ni. Jadi waktu dia duduk dalam didikan rahib-rahib dan padri Yahudi ni lah, maka waktu tu Allah telah melantik dia jadi seorang Nabi. Jadi bila dia umumkan dia dah dilantik menjadi Nabi oleh Allah, tengok perangai Bani Israel.
Dia dilantik jadi Nabi oleh Allah, dia umumkanlah kepada Bani Israel, Allah telah melantik dia jadi Nabi. Mereka tak percaya. Bila mereka tak percaya, maka kisah ini bermula. Sebab antara ketidakpercayaan itulah mereka mari, dah kalau betul lah hang ni Allah lantik jadi Nabi, jadi sebab kamu Nabi, maka lantiklah seorang raja bagi kita, biar kita berperang bawah raja tu. Baru start cerita. Tadi mukadimah saja. Ni baru nak masuk. Tapi nak masuk pun nak habis dah masa. Tak apalah, itulah poin kita. Jadi dah kata hang Nabi, lantik bagi kami. Tak apa. Kami nak berperang belakang raja ni pada jalan Allah. Tapi dia tahu dah perangai bangsa dia lagu mana. Sebab tu dah dia kata, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Mungkin sekali kalau waktu tu diwajibkan ke atas kamu berperang, takut kamu pula tak mau berperang ni. Cakap saja sembang besar nak berperang. Kalau betul-betul Allah wajibkan berperang, aku takut kamu lari ya. Dia balas balik bila Nabi kata macam tu. Mana mungkin kami akan lari daripada medan perang, medan jihad, sedangkan kami dah diusir daripada kampung halaman kami. Banyak dah tanah kita kena rampas dekat mereka. Lepas tu kita ni terpisah dengan anak-anak. Ada yang kita terbunuh, anak-anak terbunuh, isteri terbunuh. Tapi Allah pun memuktamadkan ayat ini ketika mana benar-benar diwajibkan jihad dan berperang pada mereka, kebanyakannya melarikan diri. Hak tinggalnya illa qalilam minhum. Tu Allah ceritalah pasal Tolut dengan Jalut tadi, yang Allah uji dengan sebatang sungai tu. Asalnya 80,000 nak pergi berperang, semangat betul. Last kali tinggal 313. Bayangkan pergi mana lagi lebih. Tu kata mereka ni, berani ke tak berani. Hak 80,000 tadi tinggal 313. Dah teruji di sungai tu berapa dah lingkup. Lepas tu banyak lagi hak tengah jalan tu melingkup. Itulah baki yang tertinggal. Walaupun ada yang kata 4,000. Antara khilaf lah tu. Sebab pandangan pertama kata daripada 80,000, 76,000 hak lari, tinggal 4,000. Ada kata tinggal 313. Walau apa pun, Nabi Samuel ni telah melantik siapa? Tolut. Ni baru start cerita Tolut. Lantiklah Tolut. Tolut ni pula, kalau dalam tafsir Imam Baghawi, Tolut ni bukan nama sebenar, walaupun itulah yang disebutkan Quran. Tolut ni disebutkan kerana dia ni besar lebih pada orang lain, saiz dia pada masa tu. Kalau kita kata kita ni besar-besar, sedang-sedang macam ni, dia lebih lagi. Kepala dia besar, kedua-dua bahu dia tu lebar, dada dia lebih bidang. Dan Allah bagi kepada dia dua, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ilmu pengetahuan, otak dia cekap, otak dia ligat, dan kekuatan pada fizikal dia Allah bagi pada dia. Nama dia yang sebenar Imam Baghawi sebut ialah Syawis bin Qais. Syawil bin Qais. Sebab Syawil itulah, kalau kita rujuk kitab Perjanjian Lama, cari kisah Tolut, kita tak akan jumpa kalau cari dengan kosa kata Tolut. Buka Taurat, buka Perjanjian Lama, mana cerita Tolut, mana cerita Tolut. Cari kalimah Tolut, tak akan jumpa. Dia akan pi pada nama yang diberikan tadi, Syawil bin Qais. Syawil di sisi mereka ialah Saul, S-A-U-L. Cari kisah Saul the King. Saul the King itulah Tolut. Nabi, tapi tak apa pula kalau kita cari jumpa Saul. Siapa pula Saul ni? Aku cari Tolut, jumpa Saul. Aku nak cari Tolut, jumpa Saul. Saul tu Tolut lah. Okey. Bila dalam identik Arab sebut Syawil bin Qais, kalau tu Saul bin Kish. Okey, Saul tu adalah Tolut. Jadi zaman Tolut jadi raja, jadi pemerintah, salah seorang prajurit dan komander perang dia adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Masa tu Nabi Daud adalah tentera di bawah pimpinan Tolut itulah. Jadi benda ni identik zaman Nabi Daud. Jadi kita tak perlu pelik lah kalau Imam Ibn Katsir menolak pandangan 1 dengan 2 itu adalah Nabi
Yusha jauh sangat lah tu, Nabi Yusha awal lagi tadi kan. Ini zaman Nabi Samuel. Jadi habislah, boleh faham lah. Nanti kita sambung lagi bagaimana cara perlantikan Tolut itu di sisi Bani Israel dan khususnya di sisi Nabi Allah Samuel alaihi salam. Tapi ni bulan 12, kena tahun depan ada. Kena tahun depan lah. Bunyi tahun depan tu lambat lagi, padahal 2-3 hari lagi. Tapi tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kefahaman kepada kita berkaitan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.